Okey. Dah. Dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam episod ke-16 kuliah Ramadan kita. Tak lama lagi, dalam 13 hari kita nak raya. Hari ni kita nak membincangkan topik teringin makanan bergoreng masa berbuka. Boleh ke? Tanpa membuang masa, kita tanya Dr. Norman persoalan dia. Okey doktor, yang pertama. Jumpa doktor. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi sabar. wabarakatuh. Saya Dr. Norman Muhammad Rawi. Hari ni kita jumpa dalam live. Tajuk ni ada orang tanya kat semalam. Doktor cakap pasal stevia, dah tunjuk dah semua kajian-kajian dia. Nak minta pula cerita pasal makanan bergoreng. Sebab adalah orang tu duk cakap makanan bergoreng ni tak bagus untuk kesihatan. Okey. So ini kita jawab lah. Saya nak tanya. Apa dia? Silakan. Kita boleh kongsi mic ni. Apakah makanan bergoreng yang dibolehkan semasa berbuka puasa? Jawab sikit. Sebenarnya makanan goreng macam-macam. Ayam goreng boleh, ikan goreng boleh, telur goreng boleh kan. Sayur goreng tumis boleh kan. Apa dia untuk goreng tumis pun boleh. Dia tak ada masalah pun sebenarnya. Menggoreng bukanlah terlalu buruk pada kesihatan kalau kita faham konsep dan kajian dia kan. So ini kita bincang apa sebenarnya yang berlaku semasa proses menggoreng. Nampak tak? Ini dia sebenarnya. Bila minyak tu dia letak dalam piuk tu, nampak gambar ni, gambar piuk kuali ni kan, berlaku beberapa proses seperti oxidation, hydroperoxide, hydrolysis, free radical dehydration, polar compound, akhirnya mengeluarkan air. Kalau tengok daripada situ, kalau kita goreng satu benda, dia akan lepas tu ada wap air keluar kan, minyak goreng tu. Itu proses-proses sebagai hydrolysis. So apa yang berlaku sebenarnya masa goreng ni dia. Yang pertama sekali yang berlaku adalah proses sebagai oxidation. Pengoksidaan yang mana minyak bahan-bahan dalam minyak tu bercampur dengan udara, oksigen. Kita lompat soalan ni. Okey. Okey, tak apa. Dia berlaku pengoksidaan lah dengan udara dalam udara, oksigen dalam udara kita. Okey. Dan proses yang kedua berlaku dia panggil sebagai hydrolysis. Hydrolysis ialah proses penyah air. Penyah air Membuang air lah kan. Oh. Maksud dia, atau makanan tu macam kata kita tengok kalau telur kan. Dia kan cair kan. Lepas goreng kan dia keras. Sebab dia tukar bentuk. Air dalam tu akan terpeluap. Kalau kita goreng ikan kan pun sama. Daripada dia akhirnya macam basah-basah dia jadi kering. Itulah proses ini yang berlaku hydrolysis. Hydrolysis adalah proses pengeringan lah. Makanan digoreng tu menjadi kering. Lepas tu proses satu lagi sebagai isomerization ialah pemecahan molekul menjadi lebih pendek. Facebook tak ada. Oh patutlah. Saya tak on. Dah on lah. Tak on. Tadi on terpicit ke? Okey, dengar. Isomerization ialah proses di mana pemecahan molekul menjadi lebih pendek. Contohnya minyak masak, tiba-tiba dia jadi lebih pekat. Itu dia. Lepas tu berlaku lagi satu proses panggil polymerization, iaitu penyambungan molekul-molekul lebih panjang. Ini juga berlaku. Ini polymerization berlaku dalam membentuk trans fat. Benda yang tak elok dalam benda goreng tu lah. Dan last sekali dalam proses dipanggil Maillard reaction. Maillard reaction ialah proses yang berlaku dalam gula dalam makanan tu akan berubah menjadi keperangan. Prosesnya pembentukan keperangan untuk kan benda goreng yang diperang kan. Itulah Maillard reaction. Macam garing-garing. Garing tu. Susah nak sebut. Keperang garing-garing. Okay. Inilah yang ditulis dalam jurnal What Happened at Oil at High Temperature. Nampak tu kan? During deep frying, food is submerged in hot oil. Maksud dia semasa goreng yang dalam. Oh, tak ada bateri lah. Alamak. Kena guna biasa lah. Sekejap. Ni. Tak charge. Ni kat tepi ni. Ni. Tu dah dipadam. Sekejap. Tarik. Live macam ni lah. Lupa nak adjust mic. Kan dah. Ni mic handphone lain. Okey, tekan jam. Tak boleh. Tak boleh Cuba cakap. Tak boleh. Nyala dia. Dia charging tapi dia tak boleh nak cakap.
Dengar? Ha. Boleh dengar tak? Ha? Cuba test. Cuba. Cabut tu kalau nak dengar. Kena ni kan, kena ni dia bergema Direct, sikit. direct. Macam-macam hal. Okey. Okey, dengar tak? Apa yang berlaku kepada minyak semasa goreng dengan suhu yang tinggi, kan? Bila kita buat goreng dalam atau deep frying, kan? Temperature suhu lebih kurang 160 ke 190 darjah Celsius lah. Dan minyak tu akan berubah secara fizikal dan chemical, yang mana semasa tu berlaku proses yang disebut hydrolysis, oxidation, polymerization dan isomerization, kan? Itu dia cerita dia. Ni benda ni ada dalam jurnal-jurnal perubatan. Ni rujukan dia, Naya et al. Nampak tak? Kan? Arslan et al, Zhang et al. Yes, kita faham semua dari segi saintifiknya. Kita bukan cakap goreng tak elok macam tu je. Tak boleh. Tu iPhone. Bukan, ni bukan iPhone, ni iPhone. Itu iPhone. Tekan, ni iPhone. iPhone Dengar tak tak? sama. Dengar dia dengung sikit. Dia dengung sikit. Okey lah, tak apalah. Cakap kuat-kuat sikit. Okey? Jadi saya nak cakap benda ni sebenarnya ada dalam rujukan, ada dalam reference jurnal-jurnal perubatan. Lainnya secara ringkasan dia, dia punya yang berlaku semasa proses menggoreng. Adakah semua benda tu elok? Kan? Betul tak? Yang menjadi concern sebenarnya proses oxidation tadi. Sebab dia akan membentuk radikal bebas. Sebab tu dikatakan kononnya menggoreng tak elok sebab tinggi radikal bebas. Proses Maillard reaction menyebabkan keradangan. Dia cakap, dia tuduh cakap, goreng tak bagus menyebabkan keradangan. Goreng juga menghilangkan vitamin, mineral dan antioksidan. Tapi sebenarnya berdasarkan kajian sebenarnya tidak berlaku berteruk sangat pun sebenarnya, kan. Dan satu lagi, bila kita goreng benda yang berkanji, starch, dia akan menjadi gelatinization. Sebab tu kalau kita goreng contoh kentang, asalnya keras, bila dah goreng dia jadi lembut. Sedap. Ataupun kita goreng pisang. Ni ada orang panggil aku Dr. Goreng Pisang. Bila kita goreng pisang, asalnya pisang tanduk, pisang nangka, pisang nipah ni keras. Bila digoreng, dia jadi gelatinization, dia sedap. Lembut dan lembut dan sedap. dimakan. Daripada dia punya luar tu jadi garing. Itu sebenarnya. So proses menggoreng ni antara kelebihan ni dan menjadikan makanan tu menjadi lebih sedap. Kisah dia. Okey. Okey, ni yang berlaku sebenarnya. Ni dia berlaku. Dia sebenarnya yang paling penting dalam proses menggoreng adalah kestabilan minyak tu. Dia nak apa soalan dia tu? Jap. Ni. Apakah makanan bergoreng yang dibolehkan? Basically sebenarnya makanan yang bergoreng yang dibolehkan. Semua makanan yang boleh digoreng lah. Tak ada isu pun goreng. Goreng ni ada dua jenis. Satu dipanggil goreng ringan. Satu lagi dipanggil deep frying. Goreng ringan tu biasanya tak digendam makanan tu. Dia macam buat tumis macam tu. Ini sebenarnya tak ada masalah pun. Apa soalan dia? Apa kelebihan dia? Apa mitos popular makanan bergoreng ni yang selalunya salah faham? Yes. Bila orang cakap pasal goreng, benda yang pertama selalu cakap ialah menggoreng menyebabkan kolesterol tinggi. Itu mitos popular. Menggoreng menyebabkan risiko sakit jantung. Itu dia. Menggoreng, makan benda goreng gemuk. Ini 3 mitos karut sebenarnya, kan. Itu sebenarnya tak betul. Yang pertama sekali, menggoreng tidak menyebabkan masalah kolesterol tinggi sebab kolesterol bukan berkaitan dengan goreng. Kolesterol tinggi lebih berkaitan dengan pengambilan gula dan karbohidrat proses. Sebab dia berkaitan dengan hormon insulin dan enzim namanya HMG-CoA reductase. Itu cerita dia. Kan? Yang kedua kononnya menggoreng sakit jantung. Itu juga tidak tepat sebab kita goreng dengan minyak yang berubah jadi trans fat. Yes. Itu menyebabkan meningkatkan risiko sakit jantung. So minyak apa yang berubah menjadi trans fat dengan lebih cepat bila digoreng? Nombor satu sekali ialah minyak soya, minyak bunga matahari dan minyak jagung. Termasuk juga minyak canola. Ini minyak-minyak yang menyebabkan keradangan. So isu dia keradangan. Kan? So kalau minyak-minyak yang tidak menyebabkan keradangan dan stabil pada suhu tinggi, itulah kestabilan itu penting. Dan kestabilan minyak bergantung kepada kandungan lemak tepu dalam dia. Ini yang kata tadi menggoreng menyebabkan gemuk, tak betul. Sebenarnya menggoreng tidak menyebabkan gemuk, malahan nak kurus kena banyak makan makanan bergoreng. Nampak tak? Boleh iklan sekejap. Sebab tu kita ada promosi set diabetes. Dalam tu ada minyak-minyak sihat, ada minyak kelapa darah, minyak zaitun, minyak sawit merah,
stevia dan juga cuka apple dalam satu set tu. Setiap pembelian dapat free gift percuma daripada tim kita. Boleh WhatsApp, klik link yang admin kita pinkan tu dekat FB, dekat TikTok, dekat link bio. Boleh dapatkan sementara stok masih ada ni sepanjang bulan Ramadan. Kita still ongoing promosi doktor. Yes, betul. Dengan topik kita yang hari ni berkenaan makanan bergoreng boleh ke tak, bagus ke tak, doktor dah jelaskan sedikit. Boleh terus dapatkan promosi kita. Yes. Dan tak banyak dah. Saya difahamkan tadi admin kita cakap dah tak banyak set ni. Okey, sila. So jangan lepaskan peluang dapatkan promosi terlepas minyak sihat susah. ni. Okey. Ya, okey. Kita tengok Continue ni. doktor. Kestabilan minyak tu kan penting sebenarnya ni sebab minyak yang stabil dia less volatile kan, dia less polymerization berlaku, mana dia tidak berlaku trans fat. Asas kepada mencegah perubahan menjadi trans fat adalah kestabilan minyak. Yang kedua, minyak tu kena flavorful, sedap. Bila digoreng dia sedap, tak mengubah makanan tu menjadi tak sedap. Yang ketiga kat sini masalah flavor ni adalah masalah pada minyak kelapa. Minyak kelapa jika digoreng rasa dia tak sedap. Sebab tu minyak yang sedap digoreng adalah minyak kelapa sawit. Yes. Dan yang ketiga ialah minyak goreng tu kena stable dari segi oxidation. Oxidative stability, mana dia kena tinggi antioksidan. So kalau minyak memenuhi ketiga-tiga ni, tinggi antioksidan, rasa sedap dan stabil pada suhu tinggi, dia memenuhi kriteria minyak sihat yang sesuai untuk digoreng. So apa minyak tu? First, inilah kajian-kajian yang menunjukkan bagaimana menggoreng merosakkan kesihatan. Dan semua ni berkaitan dengan masalah ketidakstabilan minyak, pengoksidaan atau radikal bebas dan juga rasa yang tak sedap. Perubahan menjadi trans fat. Perubahan trans fat menyebabkan masalah risiko sakit jantung, penghasilan bahan-bahan aldehyde, dipanggil dipanggil bahan-bahan aldehyde menyebabkan penghasilan genotoksin, bahan-bahan yang menyebabkan toksin, dan cytotoxin menyebabkan kanser lah. Sebab tu ada kajian menunjukkan pengambilan goreng menyebabkan kanser. Dan ini semua boleh di-counter dengan kestabilan minyak tadi. Kestabilan minyak tu penting. So macam mana perbezaan kat bawah ni ialah statement mengatakan bagaimana perbezaan antara perangai minyak-minyak ni bila di deep frying dari segi jenis-jenis minyak. So, minyak apa yang paling tak sihat? Minyak canola? Yes, minyak canola, minyak soya, minyak bunga matahari, minyak jagung sebab dia tinggi omega 6. Ya. Dia tak stabil dia punya pufa dia tinggi. Sebab sebelum ni kita dimomokkan juga minyak-minyak tu adalah minyak paling terbaik, minyak paling sihat. Selama ni kita dikatakan minyak jagung, minyak soya, minyak bunga matahari sihat sebab kononnya dia menurunkan kolesterol. Sebab tu benchmark ataupun penilaian kita tentang minyak sihat bukan soal kolesterol. Sebenarnya adalah soal oxidation dan juga inflammation. Jika minyak tu tinggi antioksidan dan melawan keradangan, dia sangat bagus untuk deep frying. Okey, sekejap doktor. Sebab tu pentingnya kita masuk grup baru. Kita ada grup baru untuk bantal scammer sebab grup kita sebelum ni ADO tu terlampau ramai scammer doktor. Jadi admin kita dah pinkan grup baru yang kita namakan Geng Sehat. Boleh klik link dekat bawah tu. Jangan dapatkan informasi yang salah. Macam kita dengar tadi informasi tentang minyak ni, oxidation, misconception minyak-minyak ni. Jadi dapatkan grup baru Geng Sehat Dr. Norman. Okey, teruskan doktor. Okey, penghasilan bahan-bahan teroksida, polymers dan hydrolyzed produk semasa deep frying oleh minyak-minyak yang saya sebut tadi boleh dicegah dengan proses dipanggil partially hydrogenated. Tapi problem dengan menambahkan atom hidrogen dalam minyak tadi dan menjadikan dia partial hydrogenation akan menyebabkan penghasilan trans fat. Lepas tu kalau minyak tadi, minyak soya, minyak matahari, minyak jagung dihydrolyze kan, dihydrogenated kan menjadi hydrogenated oil iaitu margarine, dia mengandungi trans fat pula. Lepas tu kalau kita goreng margarine tak bagus. Walaupun dia stabil sebab dia saturated. So solutionnya sebenarnya kita cari minyak yang tidak menyebabkan masalah hydrogenation tadi dan stabil pada suhu tinggi dan juga tinggi antioksidan. Minyak tu nama dia palm oil. Palm oil ataupun
minyak kelapa sawit. Sepatutnya orang Malaysia kena tahu information ni sebab kita ni pengeluar minyak kelapa sawit antara yang terbesar dunia. Nampak tak? Didapati berdasarkan kajian ni Ahmad Tarmizi et al 2019. Nama pun Ahmad Tarmizi, orang Malaysia ni, mesti saintis Malaysia ni kan. Palm oil appears to be a better choice. It is heat stable. Maksudnya minyak kelapa sawit ialah stabil pada suhu tinggi. It is more resistant to breakdown and oxidation during deep frying. Maksudnya dia stabil, tidak pecah dan teroksida semasa proses menggoreng dalam. Nampak tak? Itulah kelebihan dia. So dia less harmful compounds. Maksudnya kompon-kompon yang berbahaya yang terhasil daripada proses menggoreng yang saya sebut aldehyde apa semua tadi, cytotoxic apa semua dinotoxic tadi tidak akan terhasil menggunakan minyak kelapa sawit. Nampak tak? Dan kestabilan tu menjadikan minyak kelapa sawit boleh diulang-ulang goreng. Ini pun yang isu ni. Doktor, soalan lah. Doktor cakap dia boleh berulang-ulang goreng. Berapa kali max untuk ulang-ulang goreng tu? Sebenarnya berdasarkan kajian yang saya pernah dengar daripada saintis daripada FGV lah. Saya pernah bagi ceramah kat FGV. Ada head of the scientist tu cakap minyak kelapa sawit ni boleh diulang sehingga 5 kali. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau minyak soya, minyak mentari, minyak jagung sekali pun dah rosak dah. Itu je masalah dia. Dia akan teroksida. Nampak tak? Lepas tu kalau kena faham, berdasarkan kajian menunjukkan berlaku kurang proses pengoksidaan dan hidrolisis di dalam minyak kelapa sawit. Nampak tak? Dan dia menjadikan rasa dia sedap. Sebab tu dia sedap. Apakah bahan dalam minyak kelapa sawit yang mencegah pengoksidaan tadi? Adalah vitamin E. Secara khususnya vitamin E dalam minyak kelapa sawit yang ada dalam minyak kelapa sawit dia. Even minyak zaitun pun tak ada, minyak kelapa pun tak ada, minyak lain tak ada, minyak soya, minyak apa tu lagi tak ada. Ialah tocotrinol. Vitamin E3. Itu dia. So tocotrinol ni lah sebenarnya kunci kenapa minyak kelapa sawit tu sihat. Sebab tu pengkajian tentang minyak kelapa sawit ni perlu mendalam. Jangan baca jurnal pasal proses goreng tak elok terus hukum semua minyak. Sebab dia bergantung pada jenis minyak. Dia kena faham. Kalau tak reti baca jurnal, belajar-belajar lah. Jangan semata-mata main bantai yang cakap, goreng tak elok, goreng bahaya, goreng tak elok. Belajarlah mendalam sikit. Dan bila orang yang mendalam belajar ni cakap, dengarlah sikit. Janganlah nak mengejek-ngejek orang punya master lah apa kan. Ini masalah dia kan. Itu kena faham. Ingat, minyak kelapa sawit kelebihan utama ialah it's affordable. Murah. 5 liter baru malam RM30. Sekarang 20 lebih boleh dapat lah. 29 murah lah 20 lebih. Mana? Murah lah, senang lah kita nak goreng. So sepatutnya masyarakat Malaysia ni sihat makan malam goreng. Tapi kenapa masyarakat Malaysia sakit? Sebab kita salah faham. Kan, kita banyak makan gula. Sebab bila letak gula banyak sangat dalam goreng, itu meningkatkan malat reaction tadi. Itu menyebabkan keradangan tinggi. So kena faham. Kalau nak goreng jangan gunakan gula banyak sangat. Kena faham. Okey. Lagi satu kelebihan minyak kelapa sawit ialah dia boleh reuse. Boleh diulang-ulang guna. Saya cakap ni 5 kali. Dan juga lagi satu orang Malaysia ni memang suka makan goreng. Saya pelik ada seorang Malaysia tu. Ayam goreng. Dia tak makan goreng, tak makan buah, minum air kosong. Kau duduk dalam gua mana ni kan? Masalah betul lah. Tak boleh macam masyarakat je ni kan. Tu kena tengok. Ni adalah dia punya kajian ni. Saya tengok nampak ni. Menunjukkan bahawa, nampak tak? Palm oil contain tocotrinol which is a rare form of vitamin E, has a powerful antioxidant properties. Tu kajian dia. May and Nazaratnam 2014. A unique chemical structure and composition of palm oil makes the palm oil naturally stable. Inilah bukti kajian berdasarkan scientific research. Minyak kelapa sawit tu paling stabil untuk digoreng. Tak ada masalah nak goreng menggunakan minyak kelapa sawit. Bila kita cakap, dia gelak kita pula. Cakap benda tak betul. Sebab kau tak baca jurnal. Itu je. Kena ingat. Ni rujukan dia. Kau cari ambil ni rujukan. Banyak rujukan. Banyak rujukan tu bagi. Kata iklan sekejap. Sebab tu lah kita buat promosi set Ramadan. Promo minyak-minyak sihat. Dalam tu kita bagi lagi special minyak sawit merah. Minyak sawit merah lagi tinggi dengan vitamin K tu untuk kesihatan jantung, betul? Ya, betul. Dalam tu ada minyak sawit merah, ada minyak ada kelapa squalene. darah.
Minyak zaitun, Yes. sugar apple. Minyak kelapa sawit merah tu bagus. Dia, Hmm. dia ialah the purest form of minyak kelapa sawit. Dan Yes. dia lebih tinggi kandungan vitamin dia, lebih tinggi dia punya beta carotin dia, dan juga dari squalene dan juga bahan-bahan antioksidan yang lain yang bagus untuk mencegah sakit jantung. So minyak kelapa sawit adalah kunci kepada pencegahan sakit jantung. Bukan minyak kelapa sawit menyebabkan sakit jantung. Ini rujukan dia. Inilah kajian yang atas tu tentang perbandingan antara minyak kelapa sawit dengan minyak sunflower, minyak bunga matahari, minyak soyabin dan minyak canola yang menunjukkan sebenarnya minyak kelapa sawit is the best. Ya, sebab tu doktor kita namakan set combo tu set diabetes untuk jantung, set jantung sekali. Yes. Dapatkan klik link di bawah. Orang ada dekat diabetik Facebook. lagilah kena makan minyak Ya. sihat dalam konsep low carb, high fat Dia nak kena faham. Okay, Ni teruskan kajian dia, doktor. ni kajian yang ni banyak. A comparative study on the effect of frying process on the fatty acid profile of vegetable oil and palm oil. Perbandingan antara vegetable oil dan palm oil. Menunjukkan palm oil sangat superior dalam menggoreng. Ini juga kajian lain. The effect of food types, frying frequency and frying temperatures on 3-monochloropropane, 1,2-diol ester and glycerol ester content in palm oil during frying. Maknanya tidak berlaku perubahan struktur-struktur berbahaya dalam palm oil atau minyak kelapa sawit bila digoreng. Nampak banyak kajian ni, kajian lain nampak ada effect of types tentang frying, maksudnya kestabilan minyak kelapa sawit tu sangat bagus dan terbukti sangat. Ni kajian dia Pak Syarul menunjukkan sangat-sangat sihat. Dan rasa dia sedap. Yes, yang penting kita kena tahu kelebihan minyak kelapa sawit. Ni lagi kajian nampak ni. Palm oil and palm oil frying application. Banyak kajian sebenarnya. Kalau tengok dekat MPOB tu lagi beribu-ribu kajian, dah ada dekat 200 saintis kat sana yang buat kajian dan pelbagai. Itu tak termasuk yang dekat FGV, SAMDABI dan sebagainya. So sebenarnya banyak kajian tentang minyak kelapa sawit ni dan dia sangat bagus untuk menggoreng. Malah kajian-kajian menunjukkan dengan menggoreng minyak kelapa sawit boleh menyelamatkan masyarakat daripada masalah kekurangan vitamin E. Nampak? Sebab bila kita goreng, proses hidrolisis tu ialah katakan kita goreng ayam kan. Ayam tu asalkan lembik-lembik basahan. Bila dah goreng kan dia keras. Jadi, air tu akan terpeluap. Kat tempat air tu apa yang masuk? Minyak tu lah. Berdasarkan kajian, bila kita makan makanan bergoreng, kita dapat makan minyak tu sekali. So apa kelebihan dalam minyak tu? Semua dapat pada makanan tadi. So this is where sebenarnya eating a fried food is healthy. As long as oil tu healthy. Itu kisah dia dapat semua vitamin-vitamin yang ada dalam minyak-minyak. So makan goreng tak ada masalah pun. Yang lebih best, rasa sedap. Saya punya falsafah apa? Makan sedap. Makan kena sedap. Dan sihat. Bukan makan air kosong, tak makan buah, tak boleh makan stevia. Dan yang penting kajian tak doktor habis. kan one of the expert panel committee for MPOB betul. dari Saya 2019 sampailah sekarang. Yes, betul. Masih lagi dia ambil khidmat saya untuk sebagai salah seorang panel expert untuk MPOB. Okey. Ini kajian lain yang menunjukkan effect of frying on the palm oil quality attributes review. Nampak ada. Comparison of frying performance of olive oil and palm oil. Even dia compare antara minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. Juga bagus. Minyak zaitun juga bagus untuk menggoreng. Cuma isu minyak zaitun apa? Kos. Ya, mahal sangat. Mahal. Kalau orang Malaysia nak guna minyak zaitun goreng, bankrupt macam. Sebab satu botol tu 250 mahal. ml tu pun dah 35-45. Lebih pada RM50. Bayangkanlah nak goreng, kaya betul kau. Lepas tu kita ada option yang murah yang is comparable berdasarkan kajian yang tengah ni. Tunjukkan sebenarnya minyak zaitun dan minyak kelapa sawit is comparable dari segi performance dia, dari segi healthy oil. Nampak tak? Ini lagi kajian menunjukkan oxidation of cooking oils due to repeated frying and the human health. Dia membandingkan kesan oksidasi tadi, oxidation, pengoksidaan tadi yang berlaku kan bila di repeat frying, digoreng secara berulang-ulang kepada kesan kesihatan manusia. Dan didapati bila goreng guna minyak kelapa sawit tak ada masalah. Kesan dia sangat minimum. Dan inilah antara kelebihan dia. Nampak ni? Lemak. Tadi tu saya Okey. Ini dah sebenarnya character of good oil for deep frying. Yang pertama sekali, dia sebenarnya kena sedap. Yang kedua, dia kena heat stable. Saya cakap tadi. Yang ketiga, dia kena oxidative stable. Dia kurang pengoksidaan. Tiga ni ada kepada minyak kelapa sawit, terutama minyak kelapa sawit merah. Lagi satu, kelebihan minyak kelapa sawit ialah long shelf life. Kalau minyak zaitun dia cuma tahan 2 tahun. Minyak kelapa sawit lebih dari 5 tahun pun tak ada masalah. Nampak tu? Dia kena faham.
Itulah kelebihan minyak goreng. So, makanan bergoreng sebenarnya sangat sihat berdasarkan kajian, tapi syarat dia goreng guna minyak sihat. Dua minyak sihat yang sedap menggoreng, yang pertama minyak kelapa sawit, yang kedua minyak zaitun. Tapi minyak zaitun tak mampu kita. So kita kat Malaysia lebih mudah menggunakan minyak kelapa sawit. Dan penggunaan minyak kelapa sawit dalam diet anda akan membantu kita mendapat vitamin-vitamin larut lemak. Vitamin E, vitamin D, vitamin K, vitamin E. Semuanya lengkap. A, D, E, K. A dalam bentuk beta karotin. Nampak? Semua lengkap sebenarnya bagus. Patutnya kalau kita ambil makanan bergoreng, kita dapat benefit vitamin-vitamin larut lemak tadi. So tak ada isu pun. Apa pula makan goreng tak sihat? Dapat vitamin kot. Mitos. Itu semua mitos yang Sebab tu orang kena tak betulkan. So apa kelebihan? Nah, kelebihan menggoreng. Yes. Nombor 1. Dia adalah Sumber minyak sihat. Bila kita makan makanan bergoreng, kita dapat minyak sihat tu. Cara secara paling senang. automatik. Ya, sebab masalah utama. Kadang-kadang saya suruh orang minum minyak. Dia tak Mual. sedap. Tak Dia sedap boleh minum mual, minyak, tak sedap. doktor, mual. So macam mana cara nak minum minyak? Goreng. Cara nak minum minyak zaitun, goreng guna minyak zaitun. Goreng minyak kelapa sawit pun boleh. Katalah kita ambil telur, kita goreng guna minyak kelapa sawit. Dah siap goreng, ambil minyak zaitun, tuang dah dia. Makan sekali. Sedap. Yang kedua, apa kelebihan dia? Sumber tenaga. Sebab minyak tu ialah sumber tenaga, makronutrien. Dia akan menjadi fatty acid dalam badan. Seterusnya berubah menjadi ketone bodies. So orang yang beramal dengan kaedah low carbs, high fats. Maksudnya dia kena kurangkan karbohidrat, dia mengambil lebih banyak lemak sihat. Salah satu strategi pengambilan minyak dalam makanan ialah makan makanan bergoreng. Itu saya pelik. Doktor, maksudnya bila berpuasa ni kita makan makanan bergoreng. Lagi senang nak puasa, tak penat. Dengar tu. Dan pengamalan low carb high fat, kaedah dia antara ialah pengambilan makanan bergoreng. Kalau orang buat formula, formula dia nampak macam low carb high fat, tapi tak bagi makan goreng. Macam kontradik. Dia menunjukkan kefahaman ilmu dia sangat rendah. Dia yang sebenarnya katak di bawah tengkorak. Bukannya saya. Dia cakap kotak aku kecil lah apa. Ya Allah, tak habis-habis. Engkau ni kotak dia pergi check balik. Besar mana kotak kau sebenarnya kan. Okey. Apa lagi kelebihan? Dia adalah sumber vitamin E, vitamin K, vitamin D. Nampak tak? Semua vitamin-vitamin yang bagus dan penting untuk kesihatan. Vitamin E boleh mencegah sakit jantung, vitamin K pun juga mencegah sakit jantung, mencegah darah beku, vitamin D untuk kekuatan tulang, untuk kesihatan, untuk masalah obesity. Obesity juga boleh disebabkan kekurangan vitamin D. So banyak kelebihan. Sebab tu pengambilan minyak-minyak sihat secara menggoreng bagus untuk sumber vitamin D. Okay. Vitamin D untuk kulit juga Vitamin E pun sama untuk bagus kulit. untuk kuat tulang. Tak ada masalah gebuk tulang, tak cukup vitamin. Betul. Apa lagi kelebihan dia? Dia adalah sumber antioksidan yang paling baik. Yes. Sebab dalam minyak-minyak ni ada contohnya vitamin E, antioksidan, ada squalene, ada beta carotene. Ni semua antioksidan yang bagus kita dapat daripada itu. Terutama minyak kelapa sawit lah. Kalau dalam minyak zaitun, antioksidan ialah hydroxytyrosol, tyrosol, oleokantin dan oleuropein. Nampak tak? Ada 4 antioksidan yang utama. So semua minyak-minyak sihat mengandungi antioksidan. So kalau kita tak makan makanan goreng, macam mana nak dapat antioksidan berminyak ni? Itu persoalan dia. Antioksidan ada yang larut lemak, ada yang larut air. Yes. So yang larut lemak dapat daripada mana? Daripada minyak-minyak sihat lah. Nampak tak? So daripada larut air, kita boleh dapat daripada buah-buahan. Badan buah tak makan, minyak pun makan. Tapi tu macam mana dia punya jumlah nutrisi yang dia makan tu? Tidak mencukupi. Ini yang persoalannya, benda tu very contradict pada apa matlamat dia. Faham tak? Itu yang kena faham. Sebab tu saya kata kadang-kadang dia bagi formula tu, dia short term memanglah turun berat badan, mungkin kawalan baik. Tapi untuk long term, kita tak tahu lagi. Sebab tu kena tengok. Sebab tu kena tengok dengan mendalam dengan kajian-kajian yang ada. Nampak tak? Dan apa lagi satu kelebihan menggoreng? Yes. Minyak-minyak tu bersifat anti keradangan. Ingat keradangan kronik adalah punca pengerasan saluran darah dan tersumbatnya saluran darah. Kisah dia. So tersumbat saluran darah bukan sebab kolesterol. Jadi pandangan kononnya makan makanan bergoreng meningkatkan kolesterol dan menyumbat jantung, salah. Kena betulkan balik pemahaman. Jadi sebenarnya yang betul ialah minyak goreng, terutama minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak sihat ni bila digoreng bersifat anti keradangan. Untuk long term dia akan mencegah kardiovaskular atau penyakit jantung. Jantung. It's very good. Okay. Iklan
iklan kejap. Sebab tu iklan. pentingnya kita faham ilmu yang betul dan be aware, be smart. Macam juga dalam group ADO kita yang lama tu, be smart. Jangan asyik kena scam je. Sekarang admin kita dah tukarkan link baru, boleh klik link baru, join group geng sihat Dr. Norman. Awas dengan scammer. Banyak dalam grup tu doktor, terlampau ramai scammer. Jumlah scammer tu sampai kita tak boleh nak kawal. Apa benda dia post mengepek-epek kan. Ya, sebab tu kita buka link baru, klik link untuk join geng sihat Dr. Norman. Dan kita akan tahu siapa yang dalam tu. Kita letak orang tak tentu arah kita kan. Okey, betul? apa lagi kelebihan menggoreng? Kan? Last Ada sekali. last. Ni yang paling penting ni. Rasa makanan yang sedap. Iaitu bila kita goreng satu makanan, dia jadi sedap. Sebab tu makan pisang goreng sedap, makan ayam goreng sedap, makan telur goreng sedap, makan ikan goreng sedap, nampak tak? Makan kangkung goreng belacan pun sedap. Apa yang goreng tak ada masalah. Itu je isu dia, tak ada isu pun. Sebab selagi kita menggunakan minyak sihat, menggoreng ialah satu proses yang sangat menyihatkan. Tak ada isu pun. Okey. Apa soalan lagi? Ada apa? Tak ada. Okey, kita last kita iklan. Jangan lupa dapatkan promo set Ramadan kita, set minyak-minyak sihat kita. Boleh tak goreng guna butter? Boleh. Boleh. Sama juga minyak sihat. So kalau ada butter boleh goreng. Cuma mahal juga lah. Cuma dengan ghee. Ya, ghee pun boleh untuk goreng tu. Bukan semestinya goreng tu minyak kelapa sawit. Minyak butter pun boleh. Ghee pun boleh. Kan? Minyak kelapa pun boleh sebenarnya. Tapi cuma rasa dia out sikit lah. Itu dia. Tak habis promo. Apa dia? Tadi sini, terpotong. Sama. Terpotong promosi. Jangan lupa dapatkan promosi kita. Minyak-minyak sihat, set diabetes, set jantung yang terdiri daripada minyak-minyak sihat, minyak kelapa sawit merah, minyak zaitun, minyak kelapa dara, Yes. cuka apple, stevia dan tak lupa juga free gift yang kita berikan. Hari tu kita bagi free gift VCO yang bersaiz full tapi dah habis. Malangnya dah habis. Sebab tu lah kita suruh cepat-cepat klik link untuk purchase set Ramadan kita. Kalau habis kita tutup. Bye-bye. Kita buka yang lain. Okey. Ada apa lagi? Tak ada apa. Apalagi kalau nak makan secara sihat, mudah je. Makan makanan bergoreng, sedap dan sihat. Itu yang paling penting. Kena ingat. Dia lupa. Sebab tu doktor nampak lebih muda daripada usia sebab doktor mengamalkan minyak-minyak sihat. Dalam tu doktor dah jelaskan ada vitamin K2, vitamin E, beta keratin. Ya, faham. Apa lagi? Penting minyak ni. Orang tak tahu minyak ni sumber vitamin. Cara paling mudah nak mengamalkan minyak sihat ialah menggoreng. Itu cerita dia. Itu paling sedap. So menggoreng ialah benda yang paling senang dan paling sedap. Yes. Tak ada isu pun. Itu tak ada isu. Dia yang jadi yang saya rasa dia keliru tu sebenarnya bila dia baca artikel-artikel dan jurnal tentang proses menggoreng menggunakan minyak soya, minyak bunga matahari dan minyak jagung. Sebab dia orang minyak soya, minyak bunga matahari, minyak jagung tidak stabil pada suhu tinggi. Yes. Tiada antioksidan sebab dia refined oil. Dan juga dia tidak bersifat anti-keradangan sebab dia tinggi omega 6. Dan dia juga boleh membentuk trans fat semasa proses menggoreng. Itulah kisah dia. Ya, sebab tu pentingnya ilmu tu dan konsep yang betul. Macam kita punya group ADO tu, jangan dibelenggu scammer. Teruskan klik link join group kita yang baru. Geng Sihat Dr. Norman. Admin kita dah siapkan dah. Jangan lupa klik link tu join. Okay? Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Ilmu yang betul tu berdasarkan research, kajian dan rujukan. Kalau orang bagi hujah, tak ada rujukan, tak ada research. Tak boleh dengar pada pendapat saya. Tak boleh, pendapat saya tak boleh. You siapa? Bukan pakar rujuk pun. Sebab tu kalau saya pun menunjukkan segala rujukan-rujukan dekat kajian saintifik dengan profesor-profesor di universiti dan sebagainya. Itulah bukti yang paling betul. Yang paling kita sebagai orang yang ada akal kena tengok dari segi bukti rujukan. Bukan hanya ikut membabi buta, taksub tak ada pasal. Kan atas nama title. Kalau title aku pun ada title sama je. Tak ada kurang pun kan. Kan? Ingat saya sudahi kali ni live kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam episod kuliah Ramadan yang ke-17 besok dengan topik yang lain dan promosi yang lain. Bye bye. Ciao ciao. Ciao ciao. Habis bateri ni. Tak mau ni. Dah.